Yubda'u bil dimulakan dengan ibu. Mana kira beri kau ibu dulu. Itu makna cara bagi tu. Beri kau ibu tu dulu. Diberi bahagiannya. Wa ma baqiya, hak selebihnya, hak baki lagi tu, fa huwa bainal banat wal ibni, dibahagikan di antara anak perempuan dan anak lelaki. Wa dzalika li anna al-'asabah, ini kerana asabah mewarisi yang baki lagi daripada harta peninggalan itu. Fala budda minal ibtida' bi ashabiha, semestinya kita mulakan dengan ashab, yakni orang-orang yang ditentukan, yang paling utama, ditinggalkan oleh si mati itu, dan disebutkan dalam Quran bahagiannya kita kena utamakan hak tu dulu, lepas tu baru bagi kepada hak lain. Maknanya mereka ini ni, anak-anak ni jadi sebagai asabah lah, asabah kepada ibu tu. Jadi ni masalah pesaka ni panjang pula ceritanya. Asabah tu, asabah apa makna? Asabah binafsihi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair, gapo semua tu banyak pecahan pula. Itu dalam bab pesaka lah pula. Sebab itulah dia, kalau kita mengaji ni, ilmu pesaka tu dia satu ilmu khusus, suku pula, khusus pula tu. Jadi hak dalam hadis ataupun ayat Quran ni dia sebut hak kasar-kasar. Lepas tu pecahan tu daripada hak ni juga, pecahannya daripada hak ni juga, tak boleh lari juga daripada hak ni, pecahan daripada hak ni. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, sabda baginda, alhiqul faraid. Hak tadi dia sebut budi abiman syarikahum, serupa juga dengan hak tu ni, alhiqul faraid bi ahliha, serupa juga dengan yang diberikan kepada berikan ketentuan Allah tu, yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mana hak disebutkan dalam Quran itu didahulukan. Fama baqiya, hak lebih lagi, fahuwa li awla rajulin dzakarin, maka untuk orang lelaki yang paling dekat, yakni dengan si mati. Jadi serupa dengan hadis yang pertama tadilah juga. Jadi dari segi kesesuaian hadis ini, hadis yang kedua dia dengan terjematil bab itu, di mana ada termasuk juga di dalam ni mirath al-ibni, yang ni pesaka anak lelaki itu. Serupa contoh tadilah juga. Mana kalau diberikan kepada ibu, setelah diberikan kepada ibu, mana lelaki yang paling dekat dengan si mati itu, apa dia? Siapa dia? Anak dia misalnya, ataupun hak lain-lain lagi lah. Kalau tak ada semua, lelaki yang paling dekat dengan dia. Lelaki yang paling dekat dengan dia, yang merupakan asabah binafsihi. Kalau kita kata, yang merupakan asabah binafsihi. Asabah itu apa makna? Maknanya seseorang yang tidak ditentukan berapa banyak bahagian dia. Setelah dibahagikan kepada orang-orang yang ditentukan itu, kalau ada lagi lebih, boleh ke dia. Itu asabahnya. Kalau tak ada sajalah dia. Kalau bos sedang molek bagi itu kepada orang yang sudah ditentukan tu, sedang molek habis, dia tak boleh apa satu. Tapi kalau ada lagi sikit atau banyak, setelah diberikan kepada orang-orang yang ditentukan tu, maka dia dapat. Orang yang dapat cara lagu tu asabah, orang panggil. Baiklah, dia kata fahuwa li aula rajulin dzakarin. Apa makna ni? Untuk orang lelaki yang paling aula. Aula tu apa makna? Kita terjemah saat ni yang paling dekat. Itu salah satu maknanya. Bukan semua terjemah lagu tu. Lepas tu apa makna rajulin? Rajulin itu tidak zakar dah kan ni. Apa sebab sebut zakarin pula selepas tu? Tengok nombor 3. Nombor 3 dalam kitab. Ha huna soalun masyhur. Soalan yang masyhur timbul di sini, iaitu dikatakan apa faedah sebut zakar selepas rajul itu? Apa sebab sebut zakar selepas rajul itu? Qala al-Khattabi li aula li aqrabi rajulin min al-asabah. Ni yang kita kata sana ni, untuk orang lelaki dari kalangan asabah yang paling hampir. Itu makna li aula.
Bukan makna paling utama, tidak, paling hampir. Wa inna ma karrara al-bayan fi na'tihi bidh-dhukurah. Apa dia mengulangi keterangan ini dalam menyifatkan orang itu dengan zakar tu? Apa? Liyu'lama anna al-asabah, supaya diketahui bahwa asabah itu idza kana amman au ibna ammin wa man fi ma'nahuma wa ma'ahu ukhtun anna al-ukhta la tarithu syai'an. Itu maknanya, supaya diketahui bahawa asabah, yakni kalau ia adalah pak saudara bagi si mati itu, ataupun sepupu, ibna am, sepupu balik ayah, bukan sepupu balik mak, sepupu balik ayah, yakni anak lelaki kepada pak saudara balik ayah, yakni adik-beradik ayah. Wa man fi ma'nahuma, dan lain-lain asabah lah. Wa ma'ahu, bersamanya ada saudara perempuan. Kalau si mati itu dia meninggalkan pak saudara, lepas tu ada saudara perempuan, bahawa al-ukht la tarithu syai'an, saudara perempuan itu tidak menerima apa-apa pesaka, tidak menerima apa-apa pesaka. Itu maknanya fama baqiya fali aula rajulin dzakarin itu. Imam Nawawi kata al-murad bil aula mana al-aqrab, yang paling hampir. Sebab itulah kita terjemah gitu, bukan al-lahiq, bukan yang mengiringi, tidak. Sebab apa? Kalau tidak ada faedah, kata dia. Li'anna la nadri, sebab kita tidak tahu siapakah lahiq itu, siapakah lahiq itu, siapakah yang akan mengikut ataupun yang berikut selepas daripada si mati itu, ataupun menyifatkan lelaki itu dengan zakar. Apa sebab? Yani untuk mengingatkan kepada sebab istihqaqnya, yani sebab dia tu berhak menerima pusaka tu. Apa sebab? Iaitu dhukurah, yani sifat lelaki dia tu, kerana dia tu lelaki. Sebab itulah disebut li aula rajulin zakarin, kerana lelaki dia tu lelaki. Sebab itulah dia boleh menerima pusaka. Lelaki yang mana ia adalah sebab kepada usubah, yani sebab kepada usubah, yani dikira dia tu menjadi sebagai asabah, dan dia tu merupakan sebab bagi terjih dalam pusaka. Sebab itulah ditentukan untuk zakar mithlu hazzil unthayain, iaitu sebanyak 2 bahagian perempuan. Lepas tu Suhaili kata pula ni, dia kata ni dari segi bahan nahwu lah, zakarin ini sifat kepada aula, bukan sifat kepada rajul pula. Tak sabah lah tu, tak sabah. Kesimpulannya makna al-qarib al-aqrab, al-qarib al-aqrab, maknanya keluarga lelaki yang terdekat, yang paling dekat. Hak ada lah, ada. Iaitu dari pihak rajulin wasulbin, la min jihati batnin wa rahimin, yani balik ayah. Lelaki paling dekat dengan si mati itu balik ayah, bukan balik ibu. Itu maknanya la min jihati batnin wa rahimin, bukan balik ibu. Jadi aula itu dari segi maknanya mudhaf kepada mayyit, fali aula ar-rajul ilal mayyit. Maknanya begitu. Fa'ufida bidzalika, dengan itu dia memberi makna nafi mirah anil aula, yani daripada orang yang paling dekat dengan si mati itu dari sudut ibu dia, dari pihak ibu dia tu, seperti pak saudara balik mak. Itu tak termasuk. Pak saudara balik mak dekat juga kalau kira, tapi tak termasuk apabila sebut fali aula rajulin zakarin. Tak termasuk tu. Dan dengan kata zakarin itu, mana dia sikit je kecek tu, tapi dalam tu mana masuk dah. Dengan kata zakarin itu menafikannya daripada nisa bil usubah, menafikan orang perempuan. Di sini tak termasuk perempuan, tak termasuk perempuan. Wa in kunna, walaupun mereka itu maknanya dekat dengan si mati itu dari segi sulbnya. Wa yahtamilu, mungkin juga ini satu hak tadi,
Yang kedua juga